Okay, ini kita sambung pengamiran kita berdasarkan soalan-soalan tahun-tahun lepas. Kan? Okay. Yang pertama kita buat kertas satu dulu sikit. Nombor satu kat sini kalau kamu buat soalan dia bagi kat situ. Diberi, salin semula sikit kan. Negatif 1K 2X tambah 1 kuasa 2 DX sama dengan 1/3. Kan? Cari nilai K kat sini kan. Okay. Bila kita nak buat cari nilai K kat sini, simple je sebenarnya. Yang pertama, kalau kamu tengok, kita kena buat pengamiran lah. Kan? Pengamiran kalau kuasa 2 sebenarnya, dia boleh buat dengan menggunakan sistem bracket. Tapi biasanya pelajar lebih digalakkan, kalau mampu expand, kembangkan, kamu lebih digalakkan untuk kembangkan. Itu saya baca tu, kalau kamu mampu kembangkan, kamu lebih digalakkan untuk mengembangkan persamaan tersebut. Okay? Contoh yang ini, kalau kamu nak kembangkan, boleh juga. Contoh saya kembangkan, saya akan tukarkan jadi pengamiran dia kepada negatif 1 K 4X kuasa 2 campur dengan 4X tambah 1 DX sama dengan 1/3. Kita ubah sikit saja. Kita kamelkan, kita akan dapat kat situ 4X kuasa 3/3 campur 4X kuasa 2/2 campur, ni tak ada X letak. X tambah tambah pula tak ada. Okey, buat kotak daripada negatif 1 K sama dengan 1/3. Okey, ini saya guna konsep kembangan okey. Sampai kat sini kita boleh simplify 4 dengan 2. Kalau kamu nampak yang tinggal 2 saja dan kita boleh gantikan dah. Masuk K dan negatif 1 kan. Saya akan masuk K dulu. Kat sini kita akan dapat dia akan jadi 4 K kuasa 3/3 campur 2 K kuasa 2 campur K, tolak dengan masukkan negatif 1. Negatif 1 kita boleh congak je. Negatif 1 sini akan jadi negatif dan tolak okey. Negatif 4/3 sini akan jadi tambah 2. Sini akan jadi tolak 1. Okay, sama dengan 1/3. Ada jadi persamaan kat sini Yang boleh pakai kalkulator, kita pakai kalkulator. Yang ini boleh pakai kalkulator. Nombor-nombor ni semua boleh pakai kalkulator. Pakai kalkulator terus. Negatif 4/3 campur 1. Sama dengan itu negatif 1/3. Negatif 1/3, negatif akan jadi positif. 1/3. Okey, jadi kat sini yang tinggal adalah 4 K kuasa 3/3 campur 2 K kuasa 2 campur K. Ini akan jadi tambah 1/3 sama dengan 1/3. Sampai sini kamu tengok, bila pindah sini dia akan jadi kosong. Okay. Bila kosong kat sini, saya terus jadikan dia 4 K kuasa 3/3 campur 2 K kuasa 2 campur K sama dengan kosong. Okay. Jadi kalau kamu tengok kat sini, kita dah jadi kita punya cube. Kubik kan. Jadi kubik ni kita boleh faktorkan. Kalau nak faktorkan dengan senang, boleh pakai kalkulator terus je. Okay. Kalau tak nak, faktorkan macam biasa. Contoh faktorkan macam biasa, saya akan hilangkan 3 dulu semua. Dia akan dapat 4 K kuasa 3 campur 6 K kuasa 2 campur 3K sama dengan kosong. Kemudian saya faktorkan K keluar. Yang tinggal 4K kuasa 2 campur 6K campur 3 sama dengan kosong. Jadi K ni kita dah boleh pindahkan dah. Kita dapat 1. Yang ni kamu boleh tekan kalkulator untuk faktorkan. Ini kalau guna faktoran biasa lah. Okay. Ambil kalkulator. Faktorkan. Dapat 463. Oh, tak boleh faktor dah. Boleh faktor tak? Tak boleh ke? Tak boleh faktor. Kalau tak boleh faktor, satu jawapan lah kita ambil yang kat luar ni.
Iaitu K sama dengan kosong saja kita ambil. Yang lain tak boleh ambil. Sebab yang ni tak boleh faktor. Jadi seorang je kita ambil. Kalau faktor kuasa 3 ni, kita dapat apa? Jawapan dia lebih kurang macam faktor kuasa 2. Yang ada kosong tak? Ada kosong? Tak ada. Tak ada kosong? Question. Empat, 6, 1. 1-0. Pertama dengan kedua tak ada nilai. Tak boleh tekan pembunuhan. Yang kosong je, betul? Dia ada kosong aja. Satu je yang kosong. Yang kosong je yang dapat tepat. X1 dia kosong kan? Jawapan kita yang boleh terima kita hanyalah K sama dengan kosong. Satu jawapan saja untuk soalan ni. Okay? Sebab yang ni tak boleh faktor. Bila tak boleh faktor, kita tak terima yang ni. Kita ambil yang ini saja kat luar ni. Kat luar tu adalah K sama dengan kosong. Boleh? Okay? Satu je jawapan dia. Jadi kita tengok kalau K kosong ni ke sini. Cuba try test jawapan. Dia boleh test jawapan. Try tengok. Dapat satu. Dapat? Dapat. Kita test jawapan dia. Pengamiran 4 alfa X kuasa 2 campur 4 alfa X campur 1 daripada negatif 1 pergi ke kosong. Betul. Jadi jawapan kita K sama dengan kosong adalah betul. Cuma yang ini dia asas dia satu je. Asas macam mana kita nak buat pengamiran. Itu sajalah soalan ni. Boleh kan? Okay. Kita pergi soalan nombor 2. Kalau kamu yang lain kalau kamu tak faham kamu cakap Okay. Nombor 2 ni panjang cerita dia. Walaupun markah dia 4. Markah dia tak banyak 4. Tapi yang kerja dia dia punya soalan nampak macam banyak. Kan? Satu sebab banyak, sebab zaman dulu dia dua bahasa lah. Dia dua bahasa, maksudnya bahasa Inggeris ada, Melayu ada, double lah kat situ kan. Okay. Saya akan ambil kat sini. First kali kita tengok soalan ni. Rajah menunjukkan lengkung Y sama dengan Fx dan garis lurus Y sama dengan Gx. Okay. Diberi kat situ, saya akan ambil keluarkan. Dia bagi kat situ soalannya. Pengamiran 15 Gx dx tolak dengan pengamiran 15 fx dx sama dengan 5. Jadi kita tengok ni kat mana benda ni berlaku. Okay, sebab tu soalan dia, pada rajah di atas lorekkan rantau. Lorekkan rantau yang diwakili. Okay, soalan dia, first kali kita tengok gx. Gx yang mana? Tengok. Gx adalah garis lurus. Gx adalah garis lurus, sebab dia kata garis lurus Gx. Gx adalah garis lurus. Jadi garis lurus dia daripada mana? 1 pergi ke 5 sini. Situ tanda kan. Okey, semua sekali tu adalah 15 Gx, semua bawah garis lurus ni. Okey. Kemudian tolak dengan 15 fx lengkung. Tolak 15 fx. Kan? Jadi kalau kamu tengok cerita dia, kalau warna ungu ni saya tanda lebih kurang. Warna ungu ni mewakili Gx. Okay, warna ungu ni mewakili Gx. Warna merah ni mewakili untuk Fx, tolak. Warna merah ni bawah ni je. Okay. Jadi kalau kamu tengok cerita dia, ini tolak warna merah yang tinggal yang dalam tu. Ini jawapan kita mana? Jawapan kita, lorekkan rantau yang wakili ni adalah yang ni. Itu jawapan dia. Kalau kamu kena guna pensel, kamu kena padam yang bawah ni semua. Sebab dia suruh lorek kawasan yang terlibat saja. Macam tu. Yang warna biru tu jawapan kita. Warna biru tu dah sama dengan 5. Okey? Untuk A. Nampak soalan banyak. Tapi dia suruh lorek je. Cari luas dalam sebutan K. Cari luas dalam K bagi rantau yang dibatasi oleh paksi X. Okey, sekarang kita tengok rantau kita. Mana rantau kita? Paksi X. Ini paksi X.
Kemudian Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx lengkung lengkung tu. Okey, kemudian garis lurus X1 X5. Garis lurus X1 X5. Garis lurus X1 X5. Maksudnya ni jawapan kita. Nampak? Jawapan kita adalah sama dengan apa? Yang dia suruh cari ni, luas ni dalam sebutan K. Luas tu adalah melibatkan bawah ni. Ni. Bawah ni. Yang mana? Kita lukis dalam bentuk dia senang. Yang kita nak tu adalah bentuk dia macam ni. Saya lukis. Macam tu. Yang kita nak tu. Okey. Macam mana dapat tu? Dan dapat tu adalah sama juga dengan kita ambil semua. Ini saya guna konsep lukisan. Semua tolak dengan yang lengkung tadi dulu. Nampak? Ni semua tolak ni dapat yang ni. Macam tu cerita dia. Ni guna konsep apa? Lukisan. Okey. Yang ini soalan dia tanya. Yang dia bagi. Yang ini apa? Trapezium. Apa formula trapezium? Kita kena dapat tinggi sebelah kiri. Tinggi sebelah kiri 7. Tinggi sebelah kanan. Tinggi sebelah kanan 2K. Panjang bawah. Panjang bawah 1 dengan 5 maksudnya 4. Dapat trapezium. Berapa luas ni tadi? Yang ni luas kita tadi kita dah kira ni 5. Yang ni tadi. Yang kita tanda lorek tadi kan? Itu 5. Kita dapat jawapan dia. Ni macam mana nak kira luas ni? Kita gunakan formula trapezium. Apa formula trapezium? 1/2 kiri campur kanan, 7 campur 2K darab dengan bawah, 4 tolak dengan 5. Okey, ni boleh potong. Tinggal 2, kembangkan. Kita akan dapat 14 campur 4K tolak 5. Jawapan kita akan dapat 4K campur dengan 9. Sebab tu soalan dia kata apa? Cari luas yang dibatasi oleh ni, okey, dalam sebutan K. Itu jawapan kita. Dia faham ke? Nampak? Okey. Boleh. Nick hilang ni, Nick. Kita tengok soalan seterusnya. Besar kertas saya ni. Saya pakai kertas A4 tak nampak. Saya tak nampak. Saya pakai kertas A3. Kita tengok soalan nombor 3 kat situ. 3 pula. Nombor 3 kat sini masih paper 1, 4 markah. Okey. Nombor 3. Soalan pertama. Diberi pengamiran negatif 1, 2, Fx sama dengan 5. Okey. Soalan dia minta A cari pengamiran 20 Fx. Fx dx campur dengan pengamiran 0 negatif 1 Fx dx. Itu soalan dia. Okay. Kalau pelajar tak pernah buat soalan ni, memang dia rasa macam dia akan jam kejap lah. Tak tahu nak buat macam mana. Tapi kamu kena ingat. Kita dah belajar sistem, kita panggil dia pengamiran rantaian. Rantaian maksudnya, ni 2, 0, jumpa 0, dia boleh bersambung. Dia akan bertukar menjadi pengamiran 2 pergi negatif 1, Fx mesti sama. Fx. Kalau tak sama tak boleh. Dx. Ini kita panggil dia rantaian, dia sambung. Okey. Kita bandingkan dengan yang kita dapat ni. Yang kita diberi negatif 1, 2. Dia nak 2 negatif 1. Apa konsep kita? Kalau terbalik, kita boleh terbalikkan semula, iaitu kita jadikan dia negatif. Bila kita letak negatif kat depan, nombor ni akan terbalik. Dia akan jadi negatif 1, 2 balik. Ini jawapan kita akan dapat apa? Negatif 5. Ini jalan kerja penuh lah. Tapi kalau kamu boleh congak, kamu nampak, terbalik negatif, letak je negatif 5 terus pun tak apa. Terus saja. Okey, itu A. B kita.
Soalan B pula dia minta pengamiran negatif 1, 2 kotak fx tolak 2 tutup dx. Okay, yang ini macam mana nak buat? Kita kena kembangkan. Kamu kembangkan dia punya pengamiran ni. Simbol pengamiran ni kembangkan. Dia akan jadi kat sini pengamiran negatif 1, 2 fx. Okay, tolak pengamiran negatif 1, 2, 2. Okay, yang ini negatif 1, 2 fx dia bagi 5. Ini macam mana nak buat? Boleh tekan kalkulator. Ambil kalkulator pengamiran apa? 2. 2, daripada negatif 1 pergi ke 2. Negatif 1, 2. Dapat 6. Kan? Terus 5 tolak 6. Jawapan akhir kita akan dapat negatif 1. Itu cerita dia untuk nombor 3. Ini favorite juga dalam soalan pengamiran kertas 1. Boleh ikut ke? Boleh Syah, okey. Sekarang terus pergi dekat nombor 4. Banyak soalan nak kena habiskan ni. Tengok. 4. Nombor 4 kat sini, kalau kamu tengok soalan dia 2013 yang ni kan. Diberi bahawa dv dt sama dengan 4t tolak 3. Dan v sama dengan 10 apabila t sama dengan 3. Oh, ini ada student pernah tanya saya. Saya pun tak ingat. Saya macam dah pernah buat soalan ni. Dia soalan dia ungkapkan v. Kan? Dia sebenarnya kita pakai formula yang persamaan lengkung. Formula persamaan lengkung adalah y sama dengan pengamiran dy dx. Ini formula untuk persamaan lengkung. Kan? Sebab dia y dengan x, dia y kat situ. Yang ini v dengan t, maka kita punya formula akan jadi v sama dengan pengamiran dv dt. Itu kita ubah formula kita. Pak, kita dah boleh buatlah cerita dia. Siapa? 4t pengamiran 4t tolak 3 dt. Kita akan dapat kat situ 4t kuasa 2 per 2 tolak 3t campur c sama dengan v. Potong-potong tinggal 2. Pemudahkan 2t kuasa 2 tolak 3t campur c. Okay. Nak cari C, masukkan maklumat seterusnya, koordinat kan. Jadi V dia adalah 10 sama dengan T3. Tolak 3 campur C. Kan kita akan dapat kat sini 9, 18 tolak dengan 3 kali 3. 9 campur C 10. 18 tolak 9, 10 tolak 9, C sama dengan 1. Okey, jawapan kita sebab soalan nak ungkapkan, jawapan kita adalah V sama dengan 2T kuasa 2 tolak 3T campur 1. Boleh Okey. Ini senang lagi lah, boleh. Ini senang sikit, nombor 14 ni. Nombor 14 pula, nombor 4. Okey. Pergi nombor 5. Ini 2 markah je. 2 markah je nombor 5 ni. Okey. Tengok. Nombor 5. Nombor 5 kita nampak kat situ d dx. D dx kan. Jadi d dx kotak fx sama dengan 1/2 gx. Dia bagi persamaan dia nak ambil. Kan? Soalan dia minta apa? Cari pengamiran gx dx. Cari pengamiran gx dx. Okey, macam mana kita nak selesaikan benda ni? Cuba tengok.
Kan? Formula yang kita ada, satu je cerita dia. Kita ada Y, kan? Kita ada Y sama dengan pengamiran dy dx. Nampak? Ini formula kita yang kita ada. Kita boleh kaitkan dengan ni. Markah dia dua je. Okay? Cerita dia kat sini, yang simple, kamu kena tengok. Dia nak apa? Dia nak pengamiran gx. Pengamiran gx maksudnya kita ada kat sini gx. Apa kamu kena buat? Kamu hanya letak je pengamiran. Bila kamu letak pengamiran ni sebelah kiri, kamu kena kamir juga sebelah kanan. Ni. Kena kamir juga belah sini. Macam tu. Ni sistem macam ni je. Nampak? Kemudian kita nak pengamiran gx. Ini 1/2. Kita keluarkan 1/2. Okay? Kita akan jadi kat sini 1/2 pengamiran gx. Yang sebelah sini pula, kamu kena ingat, pengamiran jumpa dengan perbezaan, dia mati. Dia mati macam tu je. Okay? Jadi kat sini adalah apa? fx. Macam tu je. Nampak? Kemudian apa nak buat? Kita nak pengamiran gx. Kita tak nak dua ni, 1/2. Dua ni pergi sebelah. Jawapan kita, oleh sebab itu, pengamiran gx kita adalah sama dengan 2 kali fx. Ini je jawapan kita untuk soalan ni. Yang mana? 2 markah je. Nampak? Ini cerita dia. Okey. Itu kita gunakan apa? Kamir. Sekali kamir, semua kena kamir. Ini macam matematik biasalah. Kalau kuasa 2, semua kena kuasa. Darab, semua kena darab. Macam tu. Okey. Nombor 6. Dia sama ni, lebih kurang cerita dia nanti. Ni saya pernah cerita dalam kelas sekali. Saya rasa bila saya tak ingat. Masa belajar ni kot. Belajar pengamiran awal-awal ni. Macam ni. Okey, nombor 6. Diberi Y sama dengan X per dengan 5X tolak 3. Dy dx sama dengan 2fx. Okey. Cari nilai untuk pengamiran negatif 1, 0 fx. Negatif 1, 0 fx. Okey. Ni kamu tengok cerita dia. Kita nak pengamiran 0 negatif 1 fx. Sini kita ada fx. Jadi apa kita buat? Macam tadi, saya akan buat kamir. Bila saya buat kamir, saya kamir kat sini. Sebab 2 ni kita dah keluarkan. Bila kita kamir sini, sini pun kita kamirkan. Nampak? Itu konsep yang kita pakai. Sekarang, yang kita nak apa? Pengamiran fx saja. 2 tak nak. Jadi saya akan keluarkan kat situ. Oleh sebab itu, pengamiran fx adalah sama dengan, tengok sini betul-betul. Pengamiran jumpa dengan d dx mati. Dia jumpa d dx. Y tak termasuk dalam cerita dia. Yang tinggal Y saja belah sini. Jadi Y per 2. Macam tu. Yang tinggal. Okey. Bila kita masukkan nombor sebelah kanan, belah kiri pun akan ada nombor. Jadi oleh sebab itu, kita akan buat pengamiran negatif 1, 0 untuk fx adalah sama juga dengan ni. 1/2. Saya keluarkan 1/2 kan. Senang sikit. Y negatif 1, 0. Itu cerita dia. Jadi apa seterusnya nak buat? Kamu hanya gantikan nombor. Jawapan kita akan jadi 1/2. Kita tengok Y ni, saya gantikan 0 dulu. Kan? Bila gantikan 0 ke atas, terus jadi 0. 0 tolak. Tolak siapa? Gantian negatif 1. Gantian negatif 1 kita akan dapat negatif 1 per 5 darab negatif 1 tolak 3. Dapat jawapan dia. Okey. Yang ini kita akan dapat negatif 5 tolak 3 negatif 8. 1/8 negatif 1/8 dapat berapa? Negatif 1/16.
Oh, positif, positif. Sebab negatif, 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 negatif mati. Tinggal apa? Positif. Positif. Maksudnya 1/16. Boleh. Saya salah ni. Negatif ke positif? Cuba tekan kalkulator sekejap. Negatif 5, negatif 3. Negatif, Ego. Oh, negatif, negatif, negatif. Sebab yang ini tolak kan? Betul? Kan? Okey. Negatif 1/16. Okey? Isyraq, boleh ke Isyraq? Isyraq segak mana ni? Isyraq? Boleh cikgu. Boleh Okey. Saya pergi nombor 7. 7 kan? Mana Kaisar tak masuk ah? 7. Nombor 7 kat sini cari pengamiran A6. X kuasa 2 tolak 3 dalam sebutan A. Kan? Dalam sebutan A. Ini senang je cerita sebab kita ganti je kan. Pengamiran kita akan buat, kita akan dapat kotak X kuasa 3/3 tolak 3X. A dan 6, jawapan kita terus dapat. Gantian 6. 6 kuasa 3 kat situ adalah 2, 1, 6. Betul kan? 2, 1, 6/3 tolak 3 darab 6. 3 darab 6, 18. Tolak dengan A. A adalah A kuasa 3/3 tolak 3A. Okey. Kita kira nombor, dapatlah jawapan dia. Berapa nombor dia? 216 bagi 3 tolak 18. 54. Betul eh? 54 tolak A kuasa 3/3 campur 3A. Okay, siap. Sebab dia nak apa? Dalam sebutan A. Ini basic je. Kalau macam ni seronok lah dapat soalan exam macam ni. Boleh? Okey. Teruskan kejap. Dah. Nombor 8. Kita dah masuk. Masih lagi kertas 1 ni. Satu panjang cerita dia. Okey, nombor 8 kan. Dah besar pun tak muat dah. Saya tak faham. Rajah di atas menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan Fx yang menyilang garis lurus Y sama dengan X tambah 1 pada titik 0145. Dia bagi titik persilangan, senang ceritalah. Diberi bahawa pengamiran 04 Fx. 04 Fx ni lengkung tu. Lengkung sini. Bisa lorek kan. Itu adalah 04 Fx. Sama dengan 7. Okey, soalan dia cari luas rantau berlorek. Ini senang. Macam tadi cerita dia. Jadi kita buat tadi soalan ni nombor 8. Sama itu dah jumpa. Kita lukis je. Macam mana dapat rantau berlorek yang asal tu? Kan? Kita kena ambil semua, iaitu bentuk apa? Trapezium tu. Semua trapezium ataupun kita buat pengamiran pun tak apa. Buat trapezium boleh, pengamiran pun boleh. Rantau berlorek ni, itu adalah sama dengan trapezium. Okey, tolak dengan rantau bawah ni. Bawah tu 7. Macam tu je. Okey. Kalau kamu buat style trapezium, kita letaklah tinggi dia kat situ 1. Tinggi belah kanan dia 5. Panjang bawah dia 4. Dapat jawapan kita terus. Ini 1/2. 1 campur 5 darab dengan 4 tolak 7. Okey, dapat jawapan kita kat sini adalah ni, potong-potong 2.
6 darab 2, 12. 12 tolak 7. Dapatlah jawapan kita 5. Macam tu je. Kan? Nampak ni kita dapat. Tadi gambar dia lain sikit. Dia tukar-tukar lah gambar. Sekarang dia nak yang ni pula. Okey. Nombor 9. Nombor 9. Rajah di atas menunjukkan rantau berlorek A yang dibatasi oleh lengkung garis lurus XH dan paksi X. Ini dia dah lorek, tak apa. Diberi bahawa luas rantau berlorek ialah 8/3 unit. Cari nilai H. Yang ni senang. Sebab kita tahu cerita dia. Nombor 9 ni, luas kawasan ni adalah pengamiran daripada 2 pergi ke H. Untuk lengkung ni. Nampak? Jadi soalan ni macam kita buat yang mula-mula tadi. Kan? Kalau macam ni. Kamu boleh kembangkan. Untuk kembangkan, kita akan tukar jadi pengamiran 2H. X kuasa 2 tolak dengan 4X campur 4. Okey. Dah boleh buatlah pengamiran kat situ. Pengamiran dia adalah kotak X kuasa 3/3 tolak 4X kuasa 2/2 campur dengan 4X tutup 2H. Dia bagi sama dengan 8/3. Bagi kan? Okey, kita boleh selesaikan dah cerita dia. Mula-mula kita masukkan H dulu. Bila kita masukkan H, kita akan jadi kat situ H kuasa 3/3. Ini tolak dengan ni 2. Okey, 2H kuasa 2 campur dengan 4H. Sama dengan 8/3. Saya lupa tolak pula kan. Tengok. Lupa tolak. Tolak masukkan 2 2 sini 8/3 tolak 8 campur 8. Okey, sama dengan 8/3. Boleh? Soalan akan jadi sama macam tadi. Macam mula-mula kita buat yang dapat kosong tadi. Yang dapat kosong tadi. Iaitu kat sini kamu akan nampak ni mati. Cuma lain dia yang ini adalah negatif. Tolak 8/3. Jadi kita akan dapat kat sini H kuasa 3/3 tolak 2 H kuasa 2 campur 4H tolak 8/3. Ni pindah sebelah pun tolak 8/3 sama dengan kosong. Dah boleh ambil kalkulator, fakturkan dalam bentuk apa ni? Kita panggil dalam bentuk kuasa 3. Okey, ada jawapan tak ni tengok? Saya dapat 4 tu. 4, dapat 4. Jawapan yang dapat 1/3 negatif 2. Lepas tu 4. Lepas tu negatif 16/3. Dapat 4 lah. Yang lain semua tak boleh kan? Okey. 4 saja. Jadi H sama dengan 4. Habis yang nilai-nilai lain tu tak payah ambil lah cikgu. Tak payah ambil sebab dia bila dia ada imaginary kat atas I tu kan, ada I kan, kalkulator kamu keluar I betul tak? Kalau keluar I tu tak boleh ambil. Okey. Cuba kamu ingat tak saya ajar kamu yang kalau tak payah expand? Okey. Cuba buat. Sama tak jawapan? Yang tak payah expand. Tak payah expand macam mana kita buat? Pengamiran kita. Pengamiran. Kalau tak payah expand. Terus kita buat kotak.
kurungan X tolak 2 kuasa 3 per 3. Betul? Ni turun bawah. Tak payah turun lah sebab 1. 2 dengan H. Okey. Jadi kita akan dapat kat sini kalau kita pakai yang ni, saya akan masukkan sama juga yang ini H tolak 2 kuasa 3 per 3. Sama dengan berapa? 8 per 3. Yang ini saja. Sebab apa? 2 tak boleh masuk. Bila 2 masuk, 2 tolak 2 kosong. Tak payahlah. Kan? Tak payah masuk. Jawapan ni je. Ni boleh potong. Ni boleh potong. Yang tinggal tu je. Bawa sebelah. H tolak 2 sama dengan 2. H sama dengan 4. Dia 2 kaedah. Yang ini kalau kita tak expand, ini kita expand. Yang ni yang saja kamu terus buat tanpa expand. Ingat lagi ke? Boleh? Ya. Okey. Mana lagi? Tinggal korang 3 orang je. Okey. Okey, terus pergi. Hanan boleh ke Hanan? Boleh? Boleh. Apa seorang lagi itu? Saya pun tak masuk. Kita masuk ke atas 2 lah. Atas 2 ni soalan panjang lah. Biasalah 10 markah dia bagi ni. Kan? Jadi kalau nak buat kelas 2, pertama kali sekali nak jawab kata 2, kalau boleh pelajar digalakkan melukis semula. Contoh saya jawab kata 2 macam saya jawab exam lah. Kata 2, saya tulis 1. Lepas tu saya lukis semula lebih kurang gambar dia. Okey, semula. Okey. Koordinat ni adalah 2, 1 per 2. Sini X sama dengan 4. Okey, ini Y. Sini X. Lorek. Okey. Itu kertas 2 lah. Bila kamu buat kertas 2, step pertama yang ni yang saya pentingkan. Kalau ada gambar, kamu kena lukis semula. Kan? Lukis yang jelas sebab apa? Jawapan kamu nanti dia akan scankan. Dia akan scankan. Okey. Lepas tu kita ambil maklumat yang penting, letak kat gambar dulu. Contoh kat sini. Rajah di atas menunjukkan lengkung. Okey, lengkung tu apa? Lengkung tu adalah Y sama dengan 1 per X kuasa 2. Lengkung. Dan garis lurus. Garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey. Ialah tangent kepada lengkung. Ialah tangent. Jadi bila nampak perkataan tangent, terus kamu tulis. Apakah kaitan tangent? Tangent maksudnya kecerunan tangent ni, kecerunan tangent, M tangent adalah sama dengan dy dx. Dy dx bila? Dy dx apabila titik tu x sama dengan 2. Itu berlaku kat situ. Okey, bila nampak kata tangent tulis maklumat-maklumat dia penting dalam exam masa kita buat kertas 2. Okey, sebab kertas 2 penting topik ni sebab markah dia 10 markah. Itu boleh bagi banyak, boleh tolong banyak. 10 markah memang tolong banyak dalam MAT ni. Kan? Okey. Soalan pertama dia kata cari nilai M dan C. Cari nilai M dan C. Okey. Mana M dengan C ni? Kan? Jadi M apa? M adalah kecerunan. Apa kecerunan? Kecerunan adalah dy dx. Jadi kita kena buat untuk A tu, kita buat dy dx. Ni apa dy dx kita? Y, jangan ambil yang ni. Tak, yang ni.
Y sama dengan X kuasa tukarkan jadi negatif 2. Buat dy dx. Okey, dy dx apa? Darab depan. Negatif 2 X tolak 1. Negatif 3. Itu dy dx. Masukkan X kita, koordinat dia. X sama dengan 2, masukkan. Negatif 2, 2 kuasa negatif 3. Ambil kalkulator, tekan. Jadi kamu akan dapat jawapan kamu negatif 1/4. Itu kita punya apa? M dia. Kecerunan dia adalah dy dx. Dapat M. Okay. Bila dah dapat M, isi kat dekat maklumat kita. Jadi persamaan kita dah jadi Y sama dengan negatif 1/4X tambah C. Dapat M negatif, perhatikan. Logik tak M negatif? Betul. Kalau macam ni positif. Kalau macam ni negatif. Dia dua. Okay. Sekarang nak cari C. Ambil, masukkan koordinat tu dua-dua orang. Dapatlah C. Y kita adalah 1/2. Negatif 1/4. X kita adalah 2 campur C. Dapatlah C kan kita kat sini kan. Jadi 1/2. Ni 1/2. 1/2 campur 1/2, 1. C dia adalah 1. Jadi kita akan dapat jawapan kita C1 M negatif 1/4. Sebab yang tu dia saya cari nilai M dan C. Markah 3. Cantik. Okay. Cuma dalam exam kalau kamu nak bagi cantik jangan tulis 1 sama dengan C. Kamu kena tulis oleh sebab itu C sama dengan 1. Itu je. Kan? Tukar semula je. Okay. Siap A. Bila dah siap A, gambar saya dah ada. B. Hitung luas kawasan Belorek. Okey. Sekarang kita pergi luas kawasan Belorek. Macam mana dapat luas kawasan Belorek? Luas kawasan Belorek kita boleh gunakan ini. Ni. Oh, nampak warna tak nampak pula. Okey. Oren. Oren nampak sikit lah. Okey. Kat sini. Siapa kat sini? 2. Okey. Tapi kita perlukan apa? Sini dah ada 4. Sini yang belum ada ni. Sini. Pintasan X bagi garis lurus. Jadi garis lurus kita tadi adalah Y sama dengan negatif 1/4X campur 1. Okey. Jadi kita nak dapat apa? Pintasan X. Pintasan X maksudnya Y dia kosong. Y kosong maksudnya 1/4X sama dengan 1. Ni pindah je lah. Y kosong. Jadi kita akan dapat jawapan X sama dengan 4. Oh, kenapa X sama dengan 4 ni? Kita tengok. Cuba siapa cek betul tak saya kira ni? X 4. Betul Ego. Memang dapat 4. Dapat 4 juga? Oh, kalau macam tu maksudnya gambar tu tak betul lah. Betul tak? Sepatutnya gambar dia yang ni betul-betul ngam ni sini 4 ni. Tajam macam tu gambar dia. Sepatutnya gambar dia bagi tu tak tepat lah. Kan? Okey. Sekarang dia suruh cari apa? Luas kawasan berlorek. Apa formula kita luas kawasan berlorek ni? Kita kena ambil luas lengkung, luas di bawah graf tolak dengan luas segitiga. Itu formula kita B. Luas kawasan berlorek sama dengan luas lengkung tolak dengan luas segitiga. Ini saya tak pakai penggamiran sangat. Saya pakai satu je penggamiran. Luas segitiga. Lengkung, persamaan kita apa? Y sama dengan 1/X kuasa 2. Daripada mana? Daripada 2 pergi sampai 4. Untuk lengkung. Segitiga, sama juga. Ya? Kalau cikgu tengok persamaan dia, bahasa Inggeris 2/X kuasa 2. Bahasa Melayu 1/X kuasa 2. Oh, dia salah bahasa ni. Patut pelik kan? Patut saya tu kenapa dia boleh jadi adjust pula kat sini? Kan? Okay, kita betulkan kejap Sapuan. Oh, jadi ini salah bahasa ni. Ini salah bahasa lah. Buat macam mana kan? Sepatutnya betulkan lah. Bahasa Melayu tu, bahasa Inggeris yang betul.
Dia mana boleh 4 kat sini pula. Okey. Betul kan tukar-tukar kejap. Sini akan jadi apa ni? 2/4 kan? Okey, 2. Bukan kat sini. Sini. Awal-awal ni. Okey. Yang ni tak ada masalah. Keturunan dia pun lari. Kalau ikut yang Y sama dengan Semua 2 lari per... habis lah. Kan? Yes. Yang ni pun lari juga, betul? Ini akan jadi 2 asal dia sepatutnya ada 2 kat depan kan? Bila dia 2 kat depan, jenuh adjust lah. Pengajar betul soalan ni kan? Aduh. Tak apa, kita adjust sikit. Sini akan jadi 4. Sini pun akan jadi 4. Bila 4, sini akan jadi 1/2. 1/2. C pun lari. C pun lari lah. Aduh, patut C ni 1/2. Negatif 1/2. Sini negatif 1/2. Potong, kita jadi 1/2. 3/2. Betul? Betul. C dia 3/2. Habis lagi semua. Baru kamu boleh kan? Aduh, salah bahasa ni. Kalau dalam SPM macam ni best. Silap boleh dapat bonus kan? Sebab salah. Bukan salah kita, salah dia. Okey. Dapat sini semua. Kat sini betulkan balik 2. Kan? Jadi kat sini kita dah kena betulkan balik lah. Yang ni. Tak boleh pakai dah yang ni. Koordinat dia. Jadi saya buat semula lah. Y sama dengan negatif 1/2x campur dengan 3/2. Kalau kosong kita akan dapat 1/2x sama dengan 3/2. Potong-potong x sama dengan 3. Jauh cerita dia kan. X sama dengan 3. Tadi kita dapat 4 kan 3. Patutnya kat sini adalah 3. Ini kat sini kena betulkan 2, 3. Di sini, sorry. Dua, 3. Sini tinggi dia sama 1/2. Okey? Tengok balik sini tak berubah. Sini tak berubah. Sebab apa? Luas semua yang asal tu adalah daripada 2 sampai 4. Luas semua. Jadi kita tolak segitiga tu yang lagi. Segitiga tu yang lagi. Okey? Jadi kat sini kita buat pengamiran. Okey? 2/x kuasa 2 daripada 2 sampai ke 4. Dia semua sekali gambar asal dia. Sini sampai sini. Gambar asal dia kan. Segitiga tu lagi. Segitiga tinggi dia 1/2 je. Lebar dia 1. Ini sama dengan apa formula segitiga? Tolak 1/2 darab 1 darab 1/2. Okey, yang ini kita boleh tekan kalkulator lah untuk jimat masa sikit. Tak payah tekan, tak payah buat banyak shift. Okey, tekan kalkulator pengamiran 2/x kuasa 2 2/x kuasa 2. Koma 2,4. Berapa dapat Sapan? Kalkulator saya ni kadang-kadang kalau pecahan macam ni dia gila sikit. Keluar. Saya dapat dia 1/4. 1/4? Kan? Saya kata agak lah. Ini jawapan akhir ke 1/4? Jawapan akhir. Jawapan akhir. Okey. Ini dapat 0.5 1/2 tolak 1/4. Betul? Dapat 1/4. Okey, tengok. Asyik lah puan ni. Boleh Dia silap sikit je. Soalan silap sikit je. Habis. Dia merebak habis semua. Pengacau.
Apa? Okey. Tengok soalan C pula dia nak apa? Soalan C kat sini. Diberi bahawa isi padu kisaran apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung, paksi X dan garis lurus. Okey, kita tengok semula. Tengok semula kawasan yang dia nak, kawasan mana. Jangan ambil kawasan belah, kita tengok dulu. Cerita dia nak dibatasi oleh lengkung, paksi X, garis lurus X sama dengan 2, garis dan X sama dengan H. Jadi saya akan ambil lengkung sini. Kemudian paksi X sini. Kemudian garis lurus X sama dengan 2. Okey, sini. Kemudian X sama dengan H, kita tak tahu kat mana. Saya ambil tengah-tengah lah sini. X sama dengan H. Okey, kawasan yang terlibat ni. Itu kawasan yang terlibat. Okey. Diputarkan 360 pada paksi X. Macam tu. Okey. Dia dapat isi padu dia 19/162 pi. Cari nilai H. Jadi kita akan buat sini isi padu. Formula isi padu. Isi padu sama dengan diputarkan pada paksi X. Diputar pada paksi X maksudnya dx. Kalau dx, formula dia sini akan jadi y kuasa 2 pengamiran pi daripada A pergi ke B. Kita tulis, biasakan tulis, buat formula dulu. Okey. Kemudian kita tahu cerita dia. Dia kata pi pengamiran daripada 2 sampai ke H. Y kuasa 2. Kita tengok. Yang terlibat dalam cerita ni adalah lengkung. Dia nak putar lengkung. Jadi lengkung kita tadi adalah, kena ambil ni. Y sama dengan 2/X kuasa 2. Ini kita punya lengkung. Jadi dia nak Y kuasa 2. Jadi benda ni kena kuasa 2. Bila kita kuasa 2 benda ni, kita akan jadi dia 4/X kuasa 4. Macam tu. dx. Okey. Berapa dia bagi? Dia bagi kat situ, jawapan dia 19/162 pi. Itu dia bagi. Jadi kita tengok samaan dia. Maka kita boleh, satu benda kita dah boleh selesaikan adalah pi mati. Nampak pengamiran? Kita pergi buat pengamiran. Nak buat pengamiran, cacing ada lagi. Sebab apa? Pengamiran senang, naik atas dulu kan. 4x kuasa negatif 4 dulu. Saya naikkan dulu pelan-pelan. Sini, saya dah boleh buat, saya buat kotak. Melibatkan apa? 4x kuasa negatif campur 1. Negatif 3/-3 tutup daripada 2 pergi ke H. Sama dengan, buat belah sini lah senang. 19/162. Jarang left hand drive ni. Biasanya orang kita right hand drive. Okey. Dah dapat ni, gantikan masuk. Bila kita gantikan masuk, tak cantik lah yang kuasa macam ni. Saya gantikan masuk. Saya masuk ni kat bawah. Dia tengok negatif. Nombor dia 4/3. X kat bawah. Maksudnya H ni akan kat bawah. Macam tu. Baru cantik. Okey. Tolak dengan, masukkan yang nama kat negatif 4/3. Okey. X dia dah 2. Sama dengan 19/162. Tinggal macam ni. Okey. Tinggal ni nombor algebra je lah. Algebra ni selesaikan ni. Kita selesaikan dulu nombor. Bawa ke nombor. Dekat sini negatif 4/3 H kuasa 3 sama dengan, ambil kalkulator terus. Ini 8 kali 3, 24. 24. 24. 4, 1/6. 1/6. Ini 1/6. 1/6 negatif positif. Potong. Saya buat kat sini akan jadi tolak 1/6. Okey, tekan kalkulator terus. Kalkulator saya dia keluarkan benda pelik.
Kena ketuk. 19 per dengan 162 tolak 1/6. Negatif 4/81. Kat sini kita akan nampak satu benda dia. Negatif dengan negatif mati. 4 dengan 4 pun mati. Tinggal yang tu je. Jadi H kuasa 3, 81 bahagi 3. 81 bahagi 3 kita akan dapat 27. Kan? Jadi H sama dengan punca kuasa 3, 27. 3. Perhatikan. Tengok. Kita pernah buat ke ni Sapuan? Soalan ni. Saya rasa macam pernah buat lah. Rasa. Ada soalan-soalan sebelum ni. Ya? Lebih kurang bentuk dia. Oh, lebih kurang kan? Sebab tu saya macam pernah buat. Sebab saya rasa salah dia pun pernah salah macam ni. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Pernah salah benda yang sama. Kan? Boleh ke? Kita teruskan. Kita buat nombor 2 pula. Tengok. Nombor 2 dia baca betul-betul. Salah lagi nanti. Aduh, jenuh kan? Penat buat. Okey. Tengok nombor 2. Nombor 2 saya pakai pen dulu. Senang. Kecil sikit. Rajah di atas menunjukkan garis lurus Y sama dengan X tambah 2. Ni. Garis lurus sama dengan X tambah 2. Tak nampak. Okey. Dan curve dia yang ini. Rajah di atas menunjukkan menyilang P dan Q. Bila menyilang maksudnya kita kena buat apa? Persamaan serentak, kan? Kita kena buat persamaan serentak, ya kita pergi buat persamaan serentak kat sini. Boleh nampak saya pakai pen laju sikit. Jadi Y sama dengan X tambah 2. Yang ini Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Persamaan serentak kita hilangkan Y dua-dua. Dia akan jadi kat situ apa? 4 tolak X kuasa 2 sama dengan X tambah 2. Susun. Saya akan dapat negatif X kuasa 2 tolak X campur 2 sama dengan 0. Kamu boleh faktor kat situ. Faktor. Kita akan dapat X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1. Cantik. Jadi kat sini adalah X sama dengan negatif 2. Dan kat sini adalah X sama dengan 1. Sini. Dekat gambar tu. Okey? Boleh? Cari koordinat Q. Okey, jadi koordinat Q kita yang mana? Yang 1 ni. Jadi koordinat Q adalah 1. Y kita ambil lah mana-mana yang senang. Yang ni paling senang. 1 campur 2. Jadi jawapan kita adalah 3 dah. 2 markah je. Itu koordinat untuk Q. Okey? Koordinat P. Sebab tu dia tak suruh cari. Koordinat P adalah negatif 2, 0. Ini P. P negatif 2, 0. Yang dia nak adalah Q. Okey. Hitung. Luas rantau berlorek A. Luas rantau berlorek A kan. Yang ni kita boleh guna konsep segitiga boleh, nak pakai atas tolak bawah pun boleh, mana-mana. Kan contoh kalau kita pakai segitiga kat sini, saya pakai segitiga. Okey. Kalau kita pakai segitiga, kita akan jadi luas rantau berlorek. Luas rantau berlorek A, saya tak lukis, sama dengan saya lukis gambar curve tu lebih kurang. Curve tu macam ni lebih kurang dia. Turun je tu. Ni. Tolak dengan segitiga. Tu bentuk lukisan tu nak cerita susah. Lukis senang. Bentuk curve kita perlukan apa? Kita perlukan persamaan curve. Persamaan curve kita adalah Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Dari mana pergi ke mana? Daripada negatif 2 pergi ke 1. Nampak?
Okey, segitiga pula kita perlukan lebar dengan tinggi. Lebar dia negatif 2 pergi ke 1 juga. 3. Tinggi kita, koordinat Q tadi. 3. Macam tu. Dah kira semua dah. Jadi kita boleh gunakan, untuk curve, kita boleh guna pengamiran. Pengamiran daripada negatif 2 pergi ke 1, 4 tolak X kuasa 2. Tolak 1/2 darab 3 darab 3. Yang ini boleh tekan kalkulator, ini boleh tekan kalkulator. Dua-dua kita ambil, tekan kalkulator saja. Pengamiran pun tekan kalkulator. Pengamiran. .5 itu jawapan dia. Yang sebelah-sebelah, yang ni pengamiran saja. Itu 9. Ni 9. 9 tolak dengan ni 4.5 lah macam tu. Betul Jawapan dapat penuh 4.5. Okey. Betul puan? Ni kita boleh guna kaedah apa? Lukisan. Saya lebih suka kaedah ni sebab nak cerita-ceritakan susah juga nak buat ni. Lukis je. Lebih kurang je lukisan dia. Okey. Seterusnya soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 ni 2. Nombor 2 tu dia nak apa? Isi padu kisaran. Dalam sebutan pi, rantau B. B yang ni, B yang gelap ni. Kalau ni A, ni B, tak nampak B. Ni senang sikit. Part CX. Tulis formula dulu. Isi padu sama dengan DX. Jadi kat sini, Y kuasa 2 pengamiran pi. AB. Okey. Cuma rantau B ni, yang ini dah ada, yang ini belum. Ni. Okay. Tapi kalau kita tengok gambar ni, kita tahu gambar ni simetri. Nampak? Kuadratik kita ni simetri. Jadi kalau sini negatif 2, sini 2. Jadi kita dapatlah cerita dia. Cerita dia apa? Isi padu kita, pi, pengamiran daripada 1 pergi ke 2, Y kuasa 2. Y kuasa 2 maksudnya semua ni kena kuasa 2. Iaitu 4 tolak X kuasa 2 kuasa 2. Macam tu. Okey. Tunjukkan sikit bahawa kita boleh buat pengamiran. Buat kotak. Okey. Kemudian yang ini kita akan dapat apa ni? Kuasa 2. Jadi kita guna teknik kurungan. Senang. Teknik kurungan iaitu 4 tolak X kuasa 2 kuasa 3 per 3 tarik dalam turun bawah. Tarik dalam ni apa? Perbezaan dia. Perbezaan dia adalah negatif 2X. Okey. Tutup. Letak nombor dia 1, 2. Pi jangan lupa. Okey. Tapi jawapan jangan tekan yang ni pula. Kira yang atas tu. Kira yang atas. Kita try. Pengamiran. Dia kalau pengamiran macam ni, kalau ada kuasa 2 macam ni, kamu kena letak kurungan satu lagi. Kalau soalan kalkulator macam saya ni, letak kurungan satu lagi, baru type 4 tolak alfa X kuasa 2 tutup kuasa 2. Dia macam tu. Okey. Koma 1, koma 2. Tekan sama dengan 3.533. Sama ke siapa? Kamu dapat pecahan kan? Dia 53/15. Saya kalkulator ni tak boleh tekan pecahan. Sama tak? 3.533 ni. Sama go 3.533. 533 pi. Boleh tapi yang ni syok ni sebab markah dia apa? Buat luas, buat isi padu, markah 8. Itu yang seronok dalam topik ni. Seronok sebab bilangan markah dia yang memuaskan. Banyak. Okey. Boleh? Saya teruskan satu lagi. Sebelah.
Okay, soalan seterusnya. Nombor 3. Okay. Nombor 3 sepatutnya kat sini saya dah boleh lepas kamu buat dah ni kan. Dia dah nampak idea dia dah. Dah boleh lepas dah. Okay. Rajah di atas menunjukkan lengkung. Ada lengkung kat situ. Garis lurus JK ialah tangent kepada lengkung. Lagi sekali kita jumpa perkataan apa? Tangent. Tangent kan? Tangent maksudnya apa? Kecurunan tangent adalah sama dengan dy dx. Nampak perkataan tangent tu kan? Okey. Pada ketika mana? Koordinat dia adalah 3, 1. Okey. Cari persamaan garis lurus JK. Sama macam tadi. Soalan dah pernah buat lah. Soalan SPM dia ulang-ulang lah. Tadi cuma dia bagi y sama dengan x+c. Sekarang tak bagi. Kamu kena buat sendiri. Tapi benda yang sama sebenarnya. Persamaan garis lurus JK juga adalah y sama dengan mx tambah c. Kita carilah m dulu. M dia adalah dy dx. Jadi kita buatlah dy dx. Lepas tu. Okay, jadi saya akan buat dy dx. Y sama dengan, ni naik atas dulu. 4 x tolak 5 kuasa negatif 2. Jadi dy dx sama dengan salin bracket. Darab depan negatif 8 jadi. Kan? Kemudian tolak 1. Beza dalam tak payah. Sebab x tu 1 tak payah. Kalau 2 kena bawa. Kan? Kemudian kita masukkan saja berapa nilai x kita. 3. Kita masukkan. Dia akan jadi m kita sama dengan negatif 8. 3 tolak 5. Negatif 3. Kita akan dapat kat sini 1. Betul ke? Ya, cikgu, saya pun dapat 1. Dapat 1 kan? Okey. Jadi kecurunan kita 1. Bila dah dapat kecurunan 1, kita dah boleh cari apa? Pintasan. Jadi y sama dengan x tambah c. Y kita 1 apabila x kita 3. Jadi c kita dapat negatif 2. Dapatlah persamaan garis lurus kita. Jawapan kita y sama dengan x tolak 2. Jadi automatik dekat J ni negatif 2. Situ. 4 markah. Ni menarik ni, 4 markah. Dalam exam antara yang sonok lah bila jawab. 4 markah. Bawah 6. Luas je. Oh, dia tak ada sepadu soalan ni. Okay. B pula. Soalan B ni, luas kawasan berlorek. Apa idea kita luas kawasan berlorek? Macam tadi lah. Semua tolak segitiga. Itulah cerita dia pusing-pusing. Luas kawasan berlorek sama dengan, okay, saya lukislah lebih kurang. Ni semua sekali lengkung. Tolak dengan segitiga sikit je. Yang ini daripada 0 sampai 3. Yang terlibat adalah lengkung iaitu y sama dengan 4 x tolak 5 kuasa negatif 2. Tulis siap. Segitiga lebar dia 1 je. Tinggi dia pun 1 juga. Sebab tu saya tak faham. Kalau kamu tanya abang dan kakak kamu tonton lepas apa semua, sini-sini kamu tak kisahlah apa. Sebab dulu soalan ni dia duduk dalam bahagian B. Maksudnya pilihan. Soalan pilihan. Pengamiran adalah soalan pilihan. Dan ramai pelajar tak memilih soalan ni untuk dijawab. Padahal 10 markah tu. Kan? Jadi sama dengan kat sini. Ini adalah pengamiran. Daripada 0 pergi 3. 4 x tolak 5 kuasa negatif 2 tolak dengan 1/2 darab 1 darab 1. Okey. Yang ini sebab markah dia banyak, kita kena tunjuklah macam mana cerita dia, macam mana nak buat pengamiran. Kan? Jadi kita akan dapat cerita dia 4 x tolak 5 negatif 2 tambah 1 negatif 1. Negatif 1 turun bawah.
1 turun tak payah. Kan? Tutup balik. 0,3 tolak 1/2. Yang ini tak payah kira. Kira yang ni. Ambil kalkulator kira. Macam tadilah cerita dia pengamiran. Kalau kamu ada pengamiran yang mana yang ini ada kurungan lagi, kita kena start dengan kurungan. Kita kena start dengan kurungan. Bila kurungan itulah ni 4 kurungan. Macam tu. Kurungan balik. Alpha X tolak 5 tutup kurungan kuasa negatif 2. So letak negatif 2. Koma 0,3. Ini kalkulator hitam lah. Kalkulator putih lagi canggih. Mendung kejap lah. Made in China ni. Dapat. 1.2. Sama ke? Sama. Alhamdulillah. Walaupun made in China. 1.2 tolak 0.5. Dapatlah jawapan kita 0.7. Markah 10. Ramai yang tolak. 2014. Start ramai dah bakar buku. Saya pun tak faham kenapa. Kan? Malas belajar, bakar buku. Kan? Korang lagi teruk. Form 4 COVID, Form 5 COVID. Tak habis-habis. Kan? Kejap bersemuka, kejap online. Sudah. Exam nanti. Exam baik exam online je. Saya rasa korang ni. Kan? Exam korang macam online sebenarnya. Sebab korang jawab kertas. Kertas tu akan di-scan dihantar ke pemeriksa untuk jawab. Baik exam online je. Okay? Kita terus kan. Exam bebel-bebel ni habis. Ngarut je cerita jadi. Kita pergi mompat. Nombor 4 kat sini lebih kurang. Markah dia memang. Ini yang best topik ni. 10. Okay. Rajah di atas menunjukkan lengkung X sama dengan Y kuasa 2 campur 3 yang menyilang garis lurus Y sama dengan 5 tolak X. Okay. Pada titik P. Cari koordinat P. Persilangan. Maksudnya apa? Persamaan serentak. Kita buatlah persamaan serentak. Iaitu Y sama dengan 5 tolak X dengan X sama dengan Y kuasa 2 campur 3. Yang ini sebab Y kuasa 2, kita tak gantikan Y. Kita tak mati Y. X. Jadi saya akan buat kat sini, tukar. Jadi X sama dengan 5 tolak Y. Macam tu. Okay. Jadi X dengan X sama. Jadi kita gantikan. Dia akan jadi. Dia kan negatif X. Negatif pergi sini. Y pergi sini. Tukar tempat. Okay. Boleh Syak? Boleh cikgu. Okay, jadi kat sini Y kuasa 2 campur 3 yang ini sama dengan 5 tolak Y. Jadi kita akan dapat Y kuasa 2 campur Y tolak 2 sama dengan 0. Dan bila kita faktorkan kita kat sini, kita akan dapat 1, 2. 1, 2 ke betul? Betul. Tapi bukan 1 negatif 2 ke itu? Positif, negatif. 1 negatif 2. 1 negatif 2. 1 negatif 2 kan? Y sama dengan 1 dan Y dengan negatif 2. Safan? Saya dapat. Jadi kita tanda lah. Jadi Y jangan tanda X lah. Y dia kat sini. 1. Yang seorang lagi kalau kita teruskan benda ni, dia kena kat sini. Ini negatif 2. Macam tu. Kat mana kena tu? Okay. Jadi koordinat P kita mana? Koordinat P kita berlaku apabila Y sama dengan 1. Jadi koordinat P kita adalah berapa X kita? Ambil yang mana senang? Yang ni lah. 5 tolak 1. 5 tolak 1, 4. Jadi 4, 1 koordinat P. Kalau 1 markah je, penat buat semua ni. Okey. Sesungguh buat 1 markah je. Okey. B. Luas rantau berlorek. Okey. Bila baca ni, kamu tengok luas rantau berlorek. Kan?
Bila graf dia, yang ni seperti itu. Kalau graf macam ni, biasanya kita buat pada arah X, dx. Tapi kalau graf dia terbalik macam ni, ini elok kita buat pada arah Y, dy. Contoh, kita ingat tengok segitiga, tengok yang ni. Nampak? Ni. Jadi kita buat elok pada arah Y. Bila pada arah Y, luas kawasan berlorek L adalah sama dengan, kalau saya lukis, kalau kamu nampak, dia adalah segitiga tambah. Yang ni tambah yang kecil. Tambah dengan yang ini, bentuk dia macam tu. Nampak? Ni tambah ni. Itu cerita dia. Dan dia terhadap paksi Y. Okey? Jadi kalau terhadap paksi Y, maksudnya kita perlu ada kat sini 0 dan 1. Dan persamaan kita adalah X sama dengan Y kuasa 2 campur 3. Untuk segitiga pula, kita kena ada lebar dia. Lebar dia P tadi 4. Tinggi kita, sini 1, sini berapa? Sini pintasan Y 5. Di sini pun 4 juga. Dapat jawapan kita 1/2 darab 4 campur dengan pengamiran daripada 0 pergi ke 1 X dy. Itu. Cuma bila kita tekan kalkulator, kita tak tekanlah Y. Sebab kalkulator kita tak faham Y, dia faham X je. Kita tekan, kita tetap akan tekan X. Kan? Yang ni kurungan tak ada tambahan kuasa, kita terus direct je. Alpha X kuasa 2 campur 3, 0,1. Tapi kalkulator putih tu canggih, dia boleh kira. 3.3333. 3/1/3. 10/3. Jadi kat sini kita akan dapat berapa ni? 8. 8 campur dengan 3/1/3. Jawapan kita akan dapat 11/1/3. Boleh? Okey. Tambah cikgu. Kena tambah. Tambah. Sebab yang ni. Gambar ni. Ni libatkan semua ni. Yang ni campur dengan yang ni. Campur. Sebab kita ambil arah Y. Macam tu. Kalau arah X lain, arah X kita kena tolak. Jadi tak mau ambil. Jangan silap ambil. Kacau nanti. Tengok graf kuadratik tu jugalah cikgu. Tengok kat sini. Kalau kamu ambil paksi X, masalah dia memang yang kuadratik ni akan masalah. Sebab bila kita ambil paksi X, dia akan jadi, formula kita kena pakai Y. Y akan jadi punca kuasa. Punca kuasa kacau. Kita tak nak, kita nak elak tu lah. Nak elak berlaku punca kuasa. Set. Cikgu, kalkulator putih memang canggih cikgu, tapi dia tak boleh terima pecahan bercampur. Terlampau canggih. Tak boleh ni. Dia keluar terus yang apa? 34. Nanti dia kalau ya jadi 34. Kalau tekan biasa kan macam 11 1/3, nanti dia jadi 11/3. Dia tak boleh dia tak. Dia kira darab. Dia kira darab. Tak apa. Bila terlampau canggih, kita kena faham kecanggihan dia. Kan? Sebab kita buat dia. Kita manusia, kita buat dia, kita faham dia. Jadi kalau apa-apa silap dia, yang salah kita. Kita tekan dia. Dia boleh lah, cantik lah. Tapi tak apa, tak rasa masalah. Sebab jawapan sama ada bentuk pecahan nombor bercampur boleh, perpuluhan pun boleh, nombor tak wajar pun boleh. Asalkan jawapan tu nilai dia setara. Nilai dia setara. Okay? Boleh C. Isi padu yang dijanakan dalam sebutan pi. Apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung. Kita ambil mana lengkung? Lengkung ni. Lengkung. Okay. Garis lurus Y sama dengan 4. Salah baca. Garis lurus X sama dengan 4. Kacau salah baca. Ni. Koordinat P tadi.
X sama dengan 4. Kemudian paksi X. Oh, cantik. Inilah kawasan dia. Yang kecil tu. Okay. Dikisar 360 pada paksi X. Keluar formula dulu. Isi padu sama dengan paksi mana? Paksi X dx. Kalau dx sini y kuasa 2 pengamiran pi. Daripada mana? A ke B mesti duduk dekat paksi X. Jadi paksi X kita dah ada belum? Ni koordinat sini belum. Daripada mana? Yang ini kena tahulah berapa koordinat dia kat sini. Okey. Ini dia macam pintasan Y. Tapi dia pintasan X. Sama cerita dia. Pintasan X maksudnya apa? Y kosong. Y kosong X sama dengan 3, 4. Senang cerita dia. Letak terus. Jadi isi padu kita pi daripada 3 pergi ke 4. Y kita siapa? Y kuasa 2. Y kuasa 2 boleh dapat terus. Y kuasa 2 adalah X tolak 3. Kan? X tolak 3. Senang soalannya. Okey. Terus kita buat kotak dulu. Tunjukkan kita boleh buat pengamiran. X kuasa 2 per 2. Tolak 3X. Tutup kotak. 3 pergi ke 4 pi. Tekan kalkulator yang atas. Siap. X. Salah tekan. Alpha X tolak 3, 3,4. Satu per 2. Siap. Boleh kalau exam dah lah. Sebab minggu depan kita nak masuk vektor ni. Saya dah lama buat benda-benda pengamiran ni. Sebulan kita belajar pengamiran. Dahsyat. Vektor form 4, form 5 yang apa tu? Apa yang macam jadual dia macam apa tak? Oh, sorry. Saya salah tengok buku tu. Kamu punya pilih atur, betul? Yes, pilih atur. Pilih atur. Okey. Form 4 yang vektor. Aduh. Itulah saya tengok buku lama tu. Buku lama lepas pengamiran vektor. Okey. Kan? Dia pergi dekat. Dah habis ke? Cikgu dah habis. Saya rasa macam banyak je. Dah habis dah. Senang pula tiba-tiba. Oh, jadi minggu depan kita dah masuk apa? Bab baru melibatkan pilih atur. Mana buku saya? Buku hilang. Kan? Pilih atur. Pilih atur senang sikitlah. Dan gabungan. Pilih atur dan gabungan. Okey. Awal pula habis hari ni. Okey. Jadi insya-Allah esok kalau yang masuk kelas pagi tu besok saya dah post tadi. Untuk mat kita masuk set dan set tu saya ambil sebab set topik dia senang. Jadi saya tak pakai inilah, saya tak pakai apa? Soalan mudah saya ambil ni je lah, saya ambil soalan kebat saja. Set saya ambil soalan kebat saja. Okey. Ada gambar saya. Okey. Boleh Jadi untuk hari ni setakat ni dulu insya-Allah kan. Kita jumpa lagi besok pagi. Yang ambil kelas besok pagi, kalau tak kamu boleh jumpa saya hari Rabu. Okey. Kamu tak masuk kelas form 4 dah ke? Ni apa Sapuan dengan Ishraq? Senang. Kalau ada homework. Kelas form 4 senang. Kelas form 4 sekarang dah start masuk dekat itulah indeks cert dan log. Minggu ni dia dah start masuk cert dan log. Indeks dah habis lah. Okey. Senang. Kelas form 4 untuk admit hari Khamis. Dah tukar hari Khamis. Petang ya cikgu. Kamu ada kelas ke? Saya pun tak tahu. Okey. Khamis tak ada. Good. Tak ada.
Okey, tak apa. Kalau nak masuk perempuan masuk je, tak apa. Saya tak kisah, masuk je. Kan? Haji exam bagi inilah. Bagi skor betul-betul lah. Kali ni exam tak tahulah macam mana. Sempat ke bersemuka exam fizikal ataupun online. Kalau online, siapa skor A+ lagi? Mana ada ego. Itu kan A kan masa online, exam online. Kan? Math. Oh, math. Exam bersemuka A-. Oh, bersemuka. Bersemuka A-. Oh, dahsyat. Ingat online. Kalau bersemuka maksudnya tak rugilah aku ajar kau. Terima kasih puan kena dapat result yang baik. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah, rehat kejap. Malam ni saya ada kelas lagi ni. Saya hari ni penat pada pagi sampai ke malam. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama Nan.